Saudi, mutakhir perlu memainkan peranan untuk mengatur jemaah turun dari kapal terbang secara teratur. Ini bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini seperti tolak-menolak antara satu sama lain. Warga emas perlulah diutamakan terlebih dahulu. Selain itu, jemaah haji perlu memenuhi kaunter imigresen dan kastam bagi tujuan keselamatan. Semasa di imigresen, jemaah perlu beratur mengikut kategori masing-masing. Jikalau ada jemaah yang memakai wheelchair, perlulah beratur di kaunter wheelchair. Dan bagi jemaah perempuan, boleh beratur di kaunter jemaah perempuan. Selepas daripada proses itu, jemaah akan dibawa menaiki kenderaan menuju ke tempat penginapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan penginapan jemaah. Apabila sampainya di hotel penginapan, mutakhir yang bertugas perlu memastikan bahawa kesemua jemaah mencukupi dan turun di hotel yang telah ditetapkan. Kadang-kadang ada jemaah yang ingat mereka ambil pakej premium padahal mereka bayar yang pakej yang biasa sahaja. Untuk pengawalan kepada mutakhir perlulah berjaga-jaga dan berhati-hati, takut perkara ini mereka terlepas pandang. Selepas daripada itu, jemaah akan dibawa ke lobi hotel untuk diberikan sesi taklimat. Penyerahan kunci bilik akan dibuat selepas tamat sesi taklimat tersebut. Setelah itu, jemaah akan diberikan makanan oleh petugas sebelum mereka dibenarkan berehat di bilik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan sajian jemaah. Jemaah akan memperoleh sajian tengah hari dan makan malam semasa di Tanah Suci. Justru itu, mereka tidak akan kelaparan semasa menunaikan umrah. Bukan itu sahaja, snack food juga disediakan semasa dalam proses ziarah untuk memastikan perut jemaah tidak kosong. Contoh makanan yang diberikan ialah 2 biji roti dan juga air. Mutawif perlu memastikan hidangan mereka mencukupi untuk jemaah di bawah bimbingannya tanpa melibatkan jemaah dari terlibat agensi yang lain. Ini bagi mengelakkan ketidakcukupan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan petugas haji di setiap maktab. Pengurusan ini selalunya melibatkan 3,000 jemaah dalam satu maktab. Para jemaah ini akan diuruskan secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muassasah. Untuk mengelakkan kekeliruan, jemaah akan diperkenalkan dengan warna-warna tertentu bagi setiap maktab. Mereka ini selalunya terdiri daripada seorang pengurus, 2 penolong pengurus, 4 petugas maktab dan 1 pegawai perubatan dan 3 petugas perubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan bimbingan ibadat. Setiap jemaah akan dibantu oleh pembimbing ibadat haji iaitu PIHTAS di setiap maktab dan zon untuk membantu jemaah melakukan haji dengan sempurna. Selain itu, jemaah juga boleh merujuk di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah apabila terdapat masalah semasa
berada di sana. Jemaah juga boleh menambah ilmu dengan mengikuti sesi ceramah dan bimbingan di PPM dan PPZ. Untuk pengetahuan semua, PPM bermaksud Pusat Pengurusan Maktab dan PPZ pula Pusat Pengurusan Zon. Pengurusan kesihatan di Tanah Suci. Perkhidmatan kesihatan utama adalah rawatan kecemasan, seterusnya rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, klinik maktab ataupun zon, perkhidmatan ambulans, kesihatan awam, perkhidmatan perubatan sokongan. Yang pertama adalah farmasi, yang kedua adalah radiologi, yang ketiga adalah makmal, yang keempat adalah fisioterapi, yang kelima adalah dietetik sajian, yang keenam adalah Central Supply Unit iaitu CSU, dan juga perkhidmatan terminal dan pasukan perubatan umum. Perkhidmatan perubatan tambahan ada 3. Yang pertama adalah perkhidmatan bimbingan ibadah haji Tanah Suci iaitu PIHTAS. Yang kedua adalah perhubungan pelanggan hospital iaitu PRO. Yang terakhir adalah teknologi maklumat iaitu IT. Pada perkhidmatan perubatan, tabung haji juga menyediakan perkhidmatan ambulans. Terdapat 20 buah ambulans di Mekah, Madinah dan Jumum. Labbaik Allahumma. Safari wukuf menggunakan perkhidmatan bas ataupun ambulans bagi membawa pesakit yang berada di pusat rawatan tabung haji ataupun hospital KSA dan jemaah haji yang berisiko tinggi untuk berada seketika di Padang Arafah bagi menyempurnakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Safari wukuf rasionalnya ialah yang pertama, kondisi pesakit dari pusat rawatan tabung haji dapat diminimumkan daripada risiko keterukan tanpa perlu berada lama di Arafah. Yang kedua, khemah untuk pesakit dapat diminimumkan. Yang ketiga, jemaah haji yang berisiko dapat diminimumkan tempoh berada di Arafah. Yang terakhir, pihak berkuasa Arab Saudi tidak membenarkan perkhidmatan pasukan perubatan dari negara luar sepanjang beroperasi di Masyair. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci. Dalam pengurusan ini, jemaah haji diberi kemudahan untuk mengeluarkan wang di kaunter yang telah disediakan di Tanah Suci. Contoh perkhidmatan yang diberikan adalah mesin ATM. Selain itu, pengurusan ini juga berfungsi sebagai kaunter pembayaran bagi jemaah yang melakukan kesalahan semasa di Tanah Suci. Kaedah pembayaran dan merujuk pada 4 kaedah tersebut. Yang pertama, dam tertib takdir. Yang kedua, dam tertib dan takdil. Yang ketiga, dam takhir dan takdir. Yang keempat, dam takhir dan takdir. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di. Saya akan menjelaskan tentang pengurusan perkhidmatan pihak ketiga. Secara ringkasnya, pihak ketiga ialah kemudahan yang disediakan kepada jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. Antaranya ialah perkhidmatan lobi, perkhidmatan kenderaan bagi jemaah yang akan ziarah seperti bas atau bas Masyair ataupun kafeteria dan perkhidmatan pos bagasi jemaah ke Malaysia.
Tiap-tiap bagasi seberat 1 kilogram akan dikenakan bayaran sebanyak RM16 bagi Arab Saudi dan RM18.50 nilai di Malaysia. Dan air zam-zam pula bersaiz 5 liter perlu dibayar sebanyak RM90 di Arab Saudi. Di Malaysia bernilai RM104 sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengurusan keberangkatan jemaah ke tanah air. 5 ke 6 hari sebelum pulang, jemaah akan diberi notis dan taklimat ringkas oleh mutawif yang bertugas. Pada hari keberangkatan pulang, bagasi jemaah akan diambil oleh pekerja yang bertugas dan dibawa ke dalam bas. Selepas itu, jemaah akan melalui pemeriksaan imigresen dan keselamatan. Perlu diingatkan bahawa beg bagasi jemaah perlulah dibawa 30 kg, minimum 2 beg sahaja yang dibenarkan oleh tabung haji.